Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi di Eric Iqbal Channel. Kita telah sama-sama menyaksikan ya di video-video react sebelumnya. Kita telah react daripada berita RTV News ya. Untuk reactionnya sangat-sangat menarik sekali ya. Seperti apa ketibaan His Majesty Sultan Beserta Prince Martin disambut dengan sangat-sangat meriah dan juga penuh dengan keunikan, tradisi dan juga keindahan budaya dan alam. Ini adalah yang telah dipersiapkan oleh Presiden Joko Widodo dan serta pejabat-pejabat dari Kementerian Luar Negeri khususnya di Indonesia. Kita doakan saja semoga berjalan dengan baik dan menghasilkan kebaikan-kebaikan untuk rakyat khususnya. Jadi memang ini adalah event yang sangat besar dihadiri oleh Presiden, Raja ataupun Sultan, pemimpin negara dari suatu negara yang ada di ASEAN. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'adul Khairuddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah menekankan bahawa persaingan kuasa-kuasa utama yang kian memburuk termasuk di rantau Asia Pasifik antara lainnya telah mengakibatkan gangguan rangkaian pembekalan global, ketidaktentuan ekonomi, peningkatan blok unilateral dan peralihan perikatan strategik. Ini untuk memberikan pemahaman pada seluruh Satgas tentang untuk melaksanakan pengamanan KTT ini. Ya, baik dari Satgas PAM darat, laut maupun udara, dan juga dari kementerian lembaga yang terlibat, dari BSSN, BNPT, Basarnas, Kemenlu, dari BIN dan sebagainya. Kita melibatkan 12.000 ya, personil dari TNI, Polri, dan dari stakeholder terkait. Juga alutsista yang kita kerahkan, ya, baik dari alutsista yang darat tadi yang ikut, dan juga ada udara dan laut. Ya, yang laut ini ada 6 KRI yang operasi, dan juga ada melibatkan 1 kapal rumah sakit ini untuk membackup apabila rumah sakit Siloam yang nanti menjadi rumah sakit pusat yang ada di sini di Labuan Bajo ini, apabila nanti tidak bisa mengatasi, kita bisa menggunakan KRI. Merurah kan berada di pinggir laut ya. Apabila ada situasi kontingensi yang di darat, tentunya salah satu escape-nya berada di laut. Terjadi ancaman-ancaman yang dapat mengganggu keamanan. Misalkan salah satunya adalah apabila terjadi ancaman teroris ataupun Oleh itu, ASEAN Titah Baginda perlu memelihara dan mempertahankan perpaduan ASEAN bagi memastikan ASEAN kekal relevan sebagai satu wadah untuk berdialog secara membina. Ke arah itu, Baginda percaya bahawa ASEAN perlu tekun berusaha untuk melaksanakan ASEAN Outlook on the Indo-Pacific bagi memastikan ASEAN kekal sebagai wadah untuk berdialog dan bekerjasama ke arah kemajuan, keamanan dan kemakmuran. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia bertitah pada sesi retreat sidang kemuncak ASEAN ke-42 yang berlangsung kemarin di Komodo Ballroom, Merorah, Komodo Convention Center, Republik Indonesia. Berangkat mengiringi ke bawah Duli Yang Maha Mulia ialah Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Abdul Matin. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia juga bertitah menyentuh mengenai situasi di Myanmar. Baginda bertitah penyelesaian masalah di negara berkenaan adalah di tangan rakyat negara tersebut melalui proses yang dipimpin dan dimiliki oleh Myanmar. Oleh itu, ASEAN Titah Baginda perlu untuk terus memudahcarakan persekitaran yang kondusif bagi proses Jadi memang ini adalah event yang sangat besar dihadiri oleh Presiden, Raja ataupun Sultan,
pemimpin negara dari suatu negara yang Pada ASEAN. sidang kemuncak kawasan pertumbuhan ASEAN Timur Dan Brunei tempat Darussalam, yang spesial sekali Indonesia, di Malaysia, Nusa Tenggara Filipina, Timur atau BIM NTT, Niaga Labuan ke-15 Bajo, ke bawah Duli Yang Maha Mulia bertitah terkenal dengan menzahirkan Pulau rasa Komodo, puas hati Komodo Island. dengan kerjasama BIM Niaga yang terus berkembang maju meskipun berhadapan dengan pelbagai cabaran sejak tercetusnya pandemik COVID-19. Titah baginda pembukaan semula sempadan telah memudahkan penyambungan perkhidmatan pengangkutan dan pergerakan bekalan dan penduduk sekaligus menyediakan peluang-peluang seperti pelancongan dan perdagangan rentas sempadan di subserantau ini. Ke arah itu, baginda bertitah projek kerjasama bersama akan mengukuhkan lagi rantaian bekalan dan memastikan kawasan pertumbuhan BIM Niaga sebagai pusat pengeluaran bagi rantau ini. Ini juga menggariskan kepentingan kesaling hubungan sebagai pemacu pertumbuhan dan aktiviti perekonomian. Dengan adanya norma baharu dalam melaksanakan perniagaan di era pasca COVID-19, titah baginda, ia adalah penting untuk memajukan digitalisasi melalui projek-projek berkaitan ICT bagi mensejajarkan kerja-kerja berniaga yang dilaksanakan di peringkat ASEAN, termasuk Digital Economy Framework Agreement dan Bandar Seri Begawan Roadmap on Digital makan malam, Transformation. royal dinner begitu. Hubungan-hubungan yang diperbaiki atau diperkuat lagi dari berbagai bidang untuk semua negara-negara yang ada di ASEAN ini untuk lebih baik lagi ke depannya dan untuk mensejahterakan rakyat. Ke bawah tentunya. Duli Yang Maha Mulia Semoga juga kita bertitah doakan. pemindahan ibu kota Republik Indonesia iaitu Nusantara ke Kalimantan akan membuka lebih banyak peluang untuk pertumbuhan dan pembangunan di subserantau ini. Oleh itu, BIM Niaga Titah Baginda digalakkan untuk memanfaatkan peluang-peluang tersebut dengan mempertingkatkan penyelarasan dan memudahcarakan inisiatif BIM Niaga. Pada sidang kemuncak ini, para pemimpin meluluskan kenyataan bersama sidang kemuncak ASEAN Metals BIM Niaga Epicenter of Growth. ke-15. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam juga berkenan berangkat menghadiri perjumpaan dua hala secara berasingan bersama Tuan Yang Terutama Sonasai Sifanon, Perdana Menteri Republik Demokratik Rakyat Lao, dan Tuan Yang Terutama Tormatan Ruak, Perdana Menteri Republik Demokratik Timor Leste. Perjumpaan dua hala tersebut berlangsung di event Merauke yang Convention sangat Centre. dinanti-nanti. Berangkat Dan mengiringi juga ke bawah tentunya Duli kita Yang Maha bisa Mulia ialah Duli menyaksikan Yang Teramat seperti ini Mulia sangat Paduka Seri beruntung Pengiran sekali ya. Muda Abdul Matin. Ke bawah Duli Tidak Yang Maha semua Mulia mula-mula berangkat orang ramai menghadiri mengetahui hal perjumpaan ini, dua hala bisa bersama menyaksikan, Tuan Yang event Terutama seperti Perdana ini, Menteri Republik Demokratik berkumpulnya, Rakyat Lao. Kedua-dua pemimpin menekankan pejabat-pejabat perkembangan negara, yang baik dalam pemimpin kerjasama negara di antara ASEAN negara khususnya. Brunei Darussalam dan Republik Demokratik Rakyat Lao, termasuk dalam bidang pendidikan dan pertukaran antara rakyat. Hubungan diplomatik antara negara Brunei Darussalam dan Republik Demokratik Rakyat Lao mula terjalin pada 27 Julai 1993 dengan kedua-dua buah negara bekerjasama secara meluas dalam bidang pendidikan dan bantuan teknikal, kebudayaan, belia dan sukan. Ya, memang ini adalah yang telah dipersiapkan oleh Presiden Joko Widodo dan juga pejabat-pejabat dari Kementerian Luar Negeri khususnya di Indonesia. Kita doakan saja semoga berjalan dengan baik dan menghasilkan kebaikan-kebaikan untuk rakyat khususnya. Ya, jadi memang seperti itu ya. ASEAN Matters untuk tema tahun ini Epicenter of Growth, jadi memang betul-betul fokus untuk memberikan kemajuan juga kebaikan lebih baik lagi ke depannya untuk kesejahteraan rakyat. Semoga saja kita doakan semoga pemimpin-pemimpin negara dari masing-masing negara ini khususnya di ASEAN bisa memberikan yang terbaik untuk negaranya dan untuk rakyatnya. Tentu untuk kedepannya kita akan react lagi video-video yang sangat-sangat menarik dan spesial. Jangan lupa di like, di subscribe, dan di share ke seluruh dunia supaya mengetahui khususnya untuk negara Brunei dan juga untuk ASEAN untuk lebih baik ke depannya. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.